Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Imam Nazri bin Mustaqim yang bersaha tim pengurusan Gemah Yasin Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang sudi hadir mengimarahkan Taman Ilmu Gemah Yasin Nur Iman pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadil Imam Nazri untuk menyampaikan kuliah duha dengan tadabbur Al-Quran. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Salam duha diucapkan kepada anda semua dan kita akan sambung surah Abasa pada pagi ini. Melalui perkongsian yang lalu, kita sudah sampai pada ayat yang ke-17. Qutilal insanu ma akfarah. Satu pernyataan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada manusia-manusia yang tetap engkar dan enggan setelah Allah nyatakan betapa bernilai dan berharganya Al-Quran. Manusia-manusia yang engkar dan enggan untuk berasimilasi, memahami, membaca, beramal dengan Quran, Allah sangat murka sehingga perkataannya keras dan kasar begitu. Qutilal insanu ma akfarah. Hendaknya manusia itu mati kerana kekufurannya, atau amatlah besar kekufuran manusia terhadap Quran, baik dia mati. Qutilal insanu ma akfarah. Lalu Allah lanjutkan emosi kemurkaan kemarahan itu dengan satu pertanyaan yang besar. Min ayyi syai'in khalaqah. Dia ingat atau dari apakah dia diciptakan? Min ayyi syai'in khalaqah. Daripada apa manusia itu diciptakan? Dia ingat dia dicipta dari apa? Min nutfah. Manusia itu diciptakan dari nutfah. Nutfahnya apa? Setitis air. Setitis air mani. Min nutfah. Khalaqahu faqaddarah. Daripada setitis air itu, tuan-puan, cuba kalau kita ambil sanitizer ke, titik setitis atas tangan, setitis air. Allah kata, kamu dicipta daripada ni, min nutfah, daripada setitis air mani. Setitis air mani, daripada itu kami jadikan dia, khalaqahu, kami bentuk dan jadikan dia, faqaddarahu, lalu kami beri dia limitasi, kami kadarkan dia, kami beri dia qaddara ni sama ada maksud dia kami beri dia ketetapan dan ketentuan. Qaddara juga dengan maksud kami beri dia keupayaan. Kami beri dia ketetapan atau kami beri dia keupayaan. Summa sabila yassar. So proses yang berlaku dalam perut ibu, dalam rahim ibu adalah proses khalaqahu faqaddarah. Kami cipta dan kami kadarkan dia. Kami cipta dan kami kadarkan dia. Ini dalam rahim ibu. Summa, kemudian tak lama selepas itu, summa ni bermaksud ada tempoh masa. Ada tempoh masa. Maksudnya sewaktu diciptakan dalam rahim ibu itu dibentuk dan disempurnakan dalam rahim ibu, perlu masa. Sekurang-kurangnya 6 bulan dan ada yang capai tempoh setahun atau 2 tahun. Ada orang mengandung sampai 2 tahun. So khalaqahu faqaddarah, kami cipta dia dan kami kadarkan dia dalam rahim ibu. Summa
Setelah daripada itu, as-sabila yassarah. Summa sabila yassarah. Kalau ditranslate, kemudian jalan baik dimudahkan Tuhan kepadanya. Cuma translation ini tidak menyumbang kepada munasabah ayat. Tidak membantu pemahaman ayat demi ayat. Saya lebih gemar cenderung untuk translate summa sabila yassarah. Setelah kita berada sekian tempoh dalam rahim ibu, Allah Subhanahu wa taala yang membuka jalan untuk kita keluar dari rahim. Yassarah mudah, as-sabil jalan. Allah yang memudahkan jalan keluar. Mudah bagi ibu melahirkan, kita senang nak keluar. Jalan itu sekurang-kurangnya ada dua. Ada yang lahir melalui jalan normal. Sehingga dekat Putrajaya tu disediakan satu tempat klinik dekat Perisin 8. Perisin 8. Klinik mudah bersalin. Apa benda dah? Bersalin risiko rendah. Dia bagi siapa-siapa yang dah pernah bersalin 2, 4 kali, 5 kali, ditempatkan di situ. Ada satu bilik bersama dengan keluarga, boleh bersalin sendiri tanpa perlu monitoring yang intens daripada jururawat. Klinik berisiko rendah. Summa sabila yassarah, untuk keluar itu mudah. Dan ada juga jenis tak boleh keluar secara normal, dibelah perutnya. Caesar. Dan itu pun tujuannya untuk memudahkan ibu dan anak keluar. Dan tak boleh ikut normal. Caesar. So, summa sabila yassarah merujuk kepada bagaimana bantuan yang Allah kurniakan kepada ibu dan anak untuk keluar daripada rahim. Keluarkan anak daripada rahim. Summa sabila yassarah. Kemudian ayat 21. Summa amatahu. Tak lama selepas itu kami matikan dia. Fa'aqbarah, lalu dia dikuburkan. Kami matikan dia, lalu dia dikuburkan. Summa, selepas dari itu, idza sya'a, kalau kami nak, ansyarah, kami bangkitkan dia. Idza sya'a, kalau kami nak, kami bangkitkan dia. So, setiap baik ini, setiap summa ini, tuan-puan, dia memakan masa yang bukan sedikit. Kalau summa pertama, masa yang diambil, lebih kurang 9 bulan selepas diciptakan ni. Ada yang 2 tahun. Selepas keluar daripada rahim ibu, kita beranak, bersalin. Untuk sampai kepada tarikh kematian, kita tak tahu. Mungkin 10 tahun. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun usia, mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Rata-rata umat Nabi 60-70 tahun. Summa. Kemudian nak menuju kepada kebangkitan, itu pun jika Allah nak kita dibangkitkan, jika nak, kita tak tahu berapa lama berada di alam barzakh. So, setiap summa itu mewakili masa-masa yang cukup berbeza. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang sekitar 9 bulan, ada yang mungkin selama-lamanya berada di alam kubur. Kerana kita tak tahu dan tak ada satu makhluk pun tahu bila sangkakala kedua akan ditiup. Setelah sangkakala pertama ditiup, semua makhluk mati termasuk malaikat yang meniup sangkakala. Yang tinggal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tempoh itu antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua kita tak tahu berapa lama. Sebab tu Allah kata idza syaa, jika Allah nak, jika Allah berkehendak, dibangkitkan semula. Dan pada tempoh ayat 22 itu, pada tempoh itu, siapa yang berkuasa untuk mohon pada Allah, ya Allah,
tiba masa untuk bangkitkan mereka. Tak ada. Siapa yang boleh merayu? Tak ada. Kita selalu baca cerita atau kita pernah dengar cerita tentang bagaimana rayuan para nabi dan rasul di mahsyar nanti untuk dimulakan timbang amal. Proses timbang amal. Ada kumpulan mula bergerak berjumpa dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan seluruh Nabi dan Rasul dicari dan jumpa. Mohon para Nabi itu untuk berdoa pada Allah untuk dibuka. Akhirnya pada Nabi SAW, dan Nabi kata, itu tugas aku. Berapa lama dah tu? Itu pun kita rasa dah cukup lama. Tapi dalam sewaktu kita berada di alam barzakh, kita tak tahu berapa lama tempoh. Dan Allah stated di sini, kalau kami nak, idza sya'a ansyara. Kalau kami nak, kami bangkitkan. Kalla lamma yaqdi ma amara. Dah, cukuplah. Jangan kamu engkar lagi. Kalla tu cukup. Dah, cukup. Lamma yaqdi ma amara. Jangan sampai bila kau berdiri depan Tuhan, kau dibangkitkan, kau berdiri depan Tuhan, baru kau sedar. Tak satu pun perintah Tuhan kita dah buat. Tak ada satu pun perintah Tuhan rupanya kita pernah buat. Tu, kalla lamma yaqdi ma amara. Allah bagi tahu kita punya perjalanan hidup diwakili beberapa ayat. Malah kalau tengok ayat 20 dan 21, ayat 20 kita keluar dari rahim ibu, ayat 21 kita mati. Berapa detik tu kehidupan? Keluar, ayat selepasnya mati. Oh, rupanya kehidupan kita ni hanya sekadar sekali tarik nafas. Kan kita baca, summa sabila yassara, tarik nafas. Summa amatahu fa'aqbarah. Jarak antara kehidupan dan kematian tu satu hela nafas. Dan Allah kata, kalla, no, dah jangan kufur dah. Jangan lagi kufur dengan Quran. Sebenarnya, kamu belum menunaikan apa yang diperintahkan kepada Allah, kepada kamu daripada Allah. Huyo. Ini surah Abasa. Surah yang agak kerap kita baca sebenarnya. Surah pada juzuk 30. Dan banyak surah-surah yang dalam juzuk 30 ini, ayatnya pendek-pendek tapi sangat mendalam maksudnya. Pendek, tuntas, sampai ke hati. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Jangan sampai bila kau berdiri depan Tuhan, baru kau sedar bahawa tak satu pun arahan daripada Allah yang kita buat tak pernah laksana. Dan Allah gambarkan kehidupan kita tu nilainya, singkatnya seperti kita tarik nafas. Maka bila sampai ayat 23, itu adalah klimaks, kemuncak kepada peringatan. Kan Nabi datang bawa Bashir dan Nazir. Bashir ni berita-berita baik, Nazir peringatan. Dan peringatan ini juga sangat baik buat kita supaya kita disentuh, supaya kita digerakkan. Supaya kita mula digerak-gerakkan. Hati ini mula bergerak. Mula bertindak. Jika tidak, kita akan lena yang panjang tanpa sebarang kacau ganggu.
So, sampai ayat 23 itu merupakan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ayat 24, Allah tukar cara dan pendekatan. Kalau sebelumnya Allah nak kita berfikir, Allah nak kita dengar dan insafi realiti hidup, sekarang 24 Allah nak kita melihat. Melihat dan fikir. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka dengan sebab itu, hendaklah manusia-manusia ini lihat apa yang dia makan. Maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanan dia. Lihat apa yang dia makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Oh, Allah suruh kita tengok apa yang kita makan. Ada juga tempat lain yang Allah nak kita tengok unta. Macam perkongsian yang lalu surah Ghashiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan? Allah suruh tengok. Nazara, macam nama saya Nazri, tengok. Suruh tengok. Maka Allah Subhanahu wa taala nak bukan saja orang beriman, bukan saja orang Islam, tapi seluruh manusia tengok apa yang kau makan. Tengok makananmu. Kita pernah tengok makanan kita ke? Tengoklah Ustaz, nak makan kena, nak suap tu kenalah tengok. Kan pagi tadi lepas subuh, nama Bilal masjid bawa makan dekat Kerinci. Dapat makan roti jala. Roti jala power. Ni masih terliur-liur, terasa-rasa dekat tekak kenikmatan di pekuah. Tu. Ngences. So, falyanzuril insanu ila ta'ami. Allah suruh kita tengok makanan kita. Dan Allah tanya, Anna sababnal ma'a sabba. Kami yang curahkan hujan itu dengan curahan yang menakjubkan. Allah suruh kita tengok makanan. Tapi sebelum sampai kepada makanan yang perlu ditengok tu, Allah bagi tahu hujan tu kami yang turunkan. Allah suruh kita tengok makanan, tapi sebelum kita sempat tengok makanan tu, Allah bagi tahu sumber tu datang dari Tuhan. Apa saja jenis makanan, sumbernya dari air. Sumbernya akan datang dari air. Apa? Kek lapis. Kek lapis itu dari mana? Berapa banyak telur? Telur terhasil dari siapa? Ayam. Ayam tu minum ke tak? Tetap air. Dan kek lapis yang sama, dia perlu kepada susu, mentega. Itu semua datang dari mana? Daripada susu. Bukan susu tu air. Hujan tu kami yang turunkan. Dan cara turun hujan tu sangat menakjubkan. Sobba. Sobba benal ma'a, kami curahkan hujan. Dan curahan itu sangat menakjubkan. Pernahkah kita terfikir melihat bahawa setiap curahan hujan, setiap titis hujan itu, kejap. Awan yang mengandung hujan, berapa jauh dari permukaan bumi? Kan, awan yang mengandung hujan tu, berapa jauh dari permukaan bumi? Awan dia tu. Ada siapa-siapa pernah ukur? Saya pun tak tahu. Tapi kalau ikut Wikipedia ni, dia tak tulis berapa jauh. Dia cuma kata sekitar ada yang setinggi 11 kilometer.
So kalau sesuatu jatuh daripada 11 km, 30,000 kaki, katakanlah 30,000 kaki, 11 km ke 10 km di atas, sesuatu yang jatuh daripada atas, dia tentu akan mendatangkan kerosakan kerana tarikan graviti. Tapi hujan itu malah menghidupkan. Dan ada kalanya, dan banyak kali dah sekarang, akhir zaman ni, Allah turunkan hujan batu. Berapa banyak kerosakan hasil daripada yang turun tu hujan batu. Dan bila kita doa, hujan turun, apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Tu kata akarnya sabba tu. Sababa. Sayyiban nafi'ah. Sayyib. Turunkan hujan yang bermanfaat. Setiap kali hujan ni turun, pertama dia tidak memusnahkan. Yang kedua, titis hujan tu yang kena bumi, dia seolah-olah memasaj, mengurut bumi. Titis hujan yang turun ke bumi, dia akan masaj tanah yang kena tu. So, bila tanah itu bergetar, segala bentuk molekul udara di dalam tanah itu akan mula bergetar dan bergerak. Garam galian akan mula digaul dan akhirnya menyuburkan tanah hanya dengan titis-titis yang jatuh. Bukankah kalau kita nak tanam sesuatu, kita perlu gemburkan tanah? Kenapa perlu gemburkan tanah? Idenya adalah supaya tanah itu mula dimasaj, mula digaul, supaya udara-udara dan garam galian di situ akan bercampur. Kalau petani, dia perlu gembur tanah. Allah hanya perlu turunkan hujan untuk tanah itu digembur setepatnya. Anna sababnal ma'a sabba. Allah belum cerita tentang makanan itu sendiri. Tapi cara nak hasilkan makanan itu sudah sangat menakjubkan. Sama macam, ini sebenarnya berkait dengan apa yang berlaku di atas. Cara menghasilkan Quran itu sangat menakjubkan. BID Safarah. Quran itu ditulis daripada sumber aslinya dengan tangan malaikat. Tulis tangan tahu, bukan cetak. Tulis tangan. Allah sedang bandingkan yang di atas. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Wa syaqqaqna thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami gemburkan bumi dengan gemburan yang sesuai dengan tumbuhan. Bumi itu kami belah-belah. Bumi itu kami gemburkan. Ini kita tengah belajar apa ni? Pertanian, geografi. Kita sedang baca Quran. Dan Allah nak kita perhati. Lepas daripada ini, tutup Quran, pergi tengok. Pergi tengok tanah, tengok air. Ekologi itu, ekosistem yang Allah bina itu. Semuanya berkait. Air yang turun daripada langit. Kalau kita punya peribahasa, asam di gunung, ikan di laut, bertemu di kuali. Macam mana? Asam di gunung, ikan di darat. Ikan bukan di laut ke? Bertemu di darat, bertemu di kuali. Allah kata rezeki yang kamu makan itu asalnya daripada langit, asam di darat. Ikan di laut, asam di darat. So Allah temukan itu. Yang di atas dan di bawah. Di tanah. Kami yang curahkan hujan dan kami yang belahkan bumi. So hasil gabungan simbiosis langit dan bumi,
Fa'ambatna. Fa. Maka kami tumbuhkan daripadanya biji-bijian. Kami tumbuhkan daripadanya bijirin. Yelah, itu yang penuh. Dalam periuk bikin muafakat. Asam di laut, ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk bikin muafakat. So, selepas bertemu itu, hasilnya apa? Bijirin, bijian. Kita pergi timur ke barat. Makanan ruji kepada penduduk dunia. Makanan ruji kepada penduduk dunia adalah bentuk bijirin. You name it. Tak kira lah bijirin itu dalam bentuk nasi, atau roti, atau cornflake. Tapi makanan ruji manusia ialah bijirin. Tu makanan ruji kepada seluruh manusia adalah bentuk bijirin. Kita pula dengan apa nama? Dengan nak membeza-bezakan. Oh, kami dekat Asia, kami makan nasi, korang makan gandum. Sedangkan dua-dua daripada bijirin. Ambuyat termasuk, ambuyat tu tapung. Pun termasuk, dia daripada gandum. Bijirin. Cuba sebut apa makanan yang bukan dari bijirin, yang menjadi makanan ruji. Burger bukannya makanan ruji. Walaupun dia daging, tapi dia punya ban itu daripada tepung. Tepung daripada biji. Ambuyat dari batang lumbia atau ambuyat lain. Atau makanan ruji kah? Ya, dia bijirin. So, fa'ambatna fiha habba. Kami yang tumbuhkan daripada pertemuan langit dan bumi itu biji. Wa inaba, dan buah anggur. Wa qadba, dan sayur. Kami tumbuhkan pada bumi biji dan anggur dan sayur dan zaitun dan pohon kurma. Makanan asasi orang Afrika ubi keledek. Tidak, bukan. Asasi itu kita dulu tanah Melayu waktu kena serang Jepun, tidak ada sumber makanan. Ubi lah yang jadi sumbernya. Tapi selepas zaman itu berlalu, kita kembali makan nasi. Jarang-jarang bikin makan ubi. Kecuali waktu hujan-hujan petang-petang dengan kopi panas. Oi. Tu nyaman. Dia senyum sampai telinga. Mak mertua lalu, duk rasa ini bukan mak mertua ni, ini mak mertua lain. Tu. So Allah kata kami tumbuhkan biji, anggur, sayur, zaitun, pohon kurma, wahada'iqa hulba, dan taman yang menghijau atau rumput-rumput yang menghijau. Wa fakihah wa abba. Tadi taman menghijau, wa fakihah, dan buah-buah yang manis, wa abba, dan pelbagai macam rumput. Mata'an lakum, untuk kegunaan kamu dan binatang kamu. Wali an'amikum, untuk kegunaan kamu dan binatang kamu. Okey, berapa ayat ni? 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jom kita tengok setiap ayat. Pertama, biji-bijian tadi, makanan asasi, makanan ruji. Kemudian Allah kata anggur digabungkan dengan sayur.
Apa persamaan anggur dan sayur? Ada persamaan ke? Tak sama Ustaz. Anggur tu anggur, sayur tu sayur. Anggur tu buah, sayur tu sayur lah. Anggur pula bentuknya begitu, sayur tu bentuknya begini. Anggur itu yang berguna adalah buah dia. Tak pernah lagi orang ambil daun anggur tu dijadikan teh, tak pernah. Akar anggur tu direndam untuk ubat kencing manis, tak pernah. Tapi sayur, kalau sawi itu daripada hujung ke hujung. Kalau kangkung tu dari hujung ke hujung kecuali akar. Orang podo, tu. So anggur yang bermanfaat buahnya. Sayur boleh jadi keseluruhan pokok tu bermanfaat. Daun anggur boleh dimakan. Itu sebahagian. Ini yang digunakan oleh kesemua orang. Ini yang lazim. So Allah sedang highlight benda yang paling bermanfaat daripada sebatang pokok. Paling bermanfaat dari sebatang pokok. So Allah pilih anggur dan sayur. So perbezaannya anggur itu ada yang buat jus, ada juga orang buat sekarang sayur ni jus. Tapi basically anggur ni untuk makanan-makanan orang ada-ada. Sayur semua orang makan. Saya je tak makan. Sebab tak suka sayur. So wa inaba wa qadba. So anggur dan sayur. Kemudian zaitun wa nakhla. Zaitun wa nakhla. Buah zaitun dan pohon kurma. Allah tidak kata buah kurma, sama macam surah Kahfi. Allah tidak kata buah kurma tapi pohon kurma. Ya, macam pohon kelapa, serbaguna. So pohon kurma dan pohon kelapa sama, serbaguna. So zaitun yang diguna pakai apa? Yang diindustrikan buah zaitun tu. Bukan pokok zaitun. Bukan dipih daun. Daunnya kita tak buat teh. Tapi zaitun, minyaknya tu. Buahnya boleh dimakan, minyaknya orang ekstrak. Minyak dia lebih mahal daripada minyak cap buruh. Zaitun. Wanaklah dan keseluruhan pokok. Dan cuba tengok ayat 28 dan 29. Kenapa Allah pilih anggur, sayur, zaitun dan pohon kurma? Apa kaitan keempat-empat jenis tumbuhan ni? Zaitun dan anggur dia lambang kemewahan. Sayur dan pohon kurma itu untuk orang biasa-biasa. Beza pula antara anggur dan zaitun. Buahnya lebih kurang sama. Anggur dan zaitun ni buahnya lebih kurang sama. Tapi satunya dibuat jus. Dan satu lagi diambil minyak dia. Dan walaupun sayur itu seluruh batang pokoknya itu bermanfaat dan berfungsi, dia berbeza dengan pohon kurma. Fungsi yang berbeza. Walaupun dua-duanya memberi manfaat yang sangat banyak, sayur dari sudut vitaminnya, dari sudut zatnya, tapi pohon kurma dari sudut fizikal. Kan? So ada anggur, ada sayur, ada kurma, ada zaitun, ada kurma. Dan dari sudut rasa, apa rasa anggur? Manis.
Manis, malah ada yang seedless. Apa rasa sayur? Sayur, tengok sayur. Ada sayur yang pahit, ada sayur yang tawar, ada sayur yang manis. Dan basically sayur ni, saya tak suka sayur sebab dia tawar dan rasa dia berbeza. Tapi manfaatnya banyak. Berbanding anggur hanya ada certain manfaat. Itu pun kalau nak buat ubat, anggur itu tak boleh anggur saja tapi perlu dicampur oleh buah-buah yang lain. Mulberry, blackberry, strawberry, bentuk-bentuk berries yang lain. Nah, saya memang tak makan sayur. So sayur tu dia ada manfaat. Anggur walaupun manis, manfaatnya terhad. Tapi sayur, multiple manfaat. Sayur kangkung, butrawali, peria, macam-macam. Terung, brandy, pelato, petola, semualah. Manfaatnya tu sangat banyak. Walaupun anggur itu ada khasiat, tapi tidak seperti sayur. Cumanya, bagi pencinta sayur, dia akan melebihkan sayur. Kebanyakan orang, sayur ni pilihan kedua. Sebagai pelengkap. Zaitun pula, beza dengan kurma. Zaitun, beza dengan kurma. Basically dua-dua hitam. Tapi zaitun yang diekstrak minyaknya. Sementara kurma, sangat banyak manfaat-manfaat yang lain. Sangat banyak manfaat-manfaat yang lain. Kenapa Allah datangkan 4 jenis ini? Allah nak kita memikirkan kepelbagaian. Kepelbagaian macam mana? Kan tadi pada ayat 20, 21 dan 22. 20 dan 21. Setelah kau keluar daripada perut ibu, kemudian kau mati dan dikubur. Setelah engkau keluar dari perut ibu, kemudian engkau mati dan dikubur. So tadi saya sebut tentang berapa lama tempoh kita hidup. Seolah-olah sekali tarik nafas. Kan singkatnya, tempoh hidup yang Allah bagi dekat situ, seolah-olah sekali tarik nafas. Dan sekali tarik nafas itu, Allah gambarkan melalui pemerhatian kita terhadap makanan. Macam mana tu Ustaz? Kehidupan kita ni tuan-puan, Allah bagi tahu ibarat makanan kita. Ada yang hidup dia, potensi hidup dia ni macam biji-bijian. Dia all in. Dia boleh berkawan, dia boleh berjumpa, dia boleh berborak dengan semua jenis orang. All in. Ada orang yang macam anggur. Manis, sedap, lazat. Tapi high class. Ada orang yang macam sayur. Banyak manfaat dia. Orang terkesan dengan dia. Orang semakin sihat dengan dia. Tapi dia ni tawar. Social skillnya kurang. Tapi ilmunya banyak. Ada orang macam zaitun. Memudahkan urusan orang. Minyakkan pelincir. Melincirkan urusan orang. Dan cara dia urus tu sangat bagus. Tapi dia tidak manis macam anggur. Dan ada juga orang yang, fizikalnya tu macam buah, macam pohon kurma. Orang suka tenaga kerja dia, suruh bikin kerja, beres. Jangan risau, kalau dibagi sama dia, confirm. So, rupanya, Allah nak bagi tahu pada kita tentang potensi diri kita ni sewaktu kita hidup. Walaupun tempoh hidup kita ni singkat, Allah beri potensi
Dan masing-masing ada potensi tertentu untuk dikembangkan. Dan potensi-potensi ini dapat daripada mana? Anna sababnal ma'a sabba, kami turunkan dari langit. Seperti mana hujan yang turun mencurah-curah dari langit untuk menghidupkan bumi, begitu juga kami turunkan Quran dari langit untuk hidupkan hati. Lalu bila hati itu hidup, kita kenal potensi diri kita, sama ada mungkin kita ni bijirin, atau kita ni jenis anggur, atau kita ni mungkin jenis sayur, atau kita ni mungkin pohon kurma, atau kita mungkin pohon zaitun, atau mungkin kita ni taman-taman yang menghijau subur. Wahadaika ghulba, taman yang menghijau subur, orang senang bergaul dengan kita. Orang semakin sehat bergaul dengan kita. Menghijau, subur, semua orang dapat manfaat daripada kita. Atau wafatnya, kita ni bentuk macam buah-buah yang manis. Sebarang buah yang manis. Tapi di atas Allah spesifik sebut tentang anggur. Dan Allah kata bukan hanya terhad pada anggur. Di atas tu contoh. Mungkin kita ni jenis watermelon. Mungkin ni kita jenis apa? Musang king. Kalau jenis durian-durian banyak jenis. IOI, kampung, udang merah, masak lemak. Itu potensi diri kita. Ada orang yang macam buah. Ada orang macam rumput. Wa abba. Macam rumput. Ustaz, saya rasa saya punya potensi macam rumput lah Ustaz. Personality diri saya ni macam rumput lah. Kenapa? Yelah saya ni tak ada apa Ustaz, orang pijak je. No, tuan-puan. Cuba tengok rumput yang dipijak. Kita pijak rumput, tak. Dia terus layu ke? Tidak, dia kembali naik. Rumput adalah tumbuhan yang tidak pernah mengalah. Malah dia rela diri dia diragut untuk manfaat yang lebih besar. Dia rela diri dia diragut oleh lembu untuk manfaat yang lebih besar. Malah dia memberi manfaat kepada lembu agar lembu boleh dikorbankan untuk raya korban. Bukan besar tu manfaat tu. Sangat besar. Sawafakihata wa abba, mata'an lakum, semua itu untuk dinikmati. Mata'an lakum, untuk kamu gunakan, untuk orang gunakan kita, untuk kita beri manfaat pada orang lain. Wali an'amikum, ayat 32 ni sebenarnya ayat yang ayat 32 ini sebenarnya menyedarkan manusia letak duduk diri dia. Tuan-puan, ayat ini menyamatarafkan kita dan binatang ternak. Mata'an lakum wali an'amikum. Untuk kegunaan kamu dan binatang ternak kamu. Sama-sama guna. Allah nak bagi tahu kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu tidak tengok Quran itu dengan betul, kalau kamu abaikan Quran, engkau dengan binatang, dengan haiwan itu sama. Malah tumbuh-tumbuhan, segala bentuk makanan di dunia ini, engkau dengan haiwan tu tak jauh beza. Haiwan tu perlu makanan, kau juga perlu makanan. So kalau berjalan atas muka bumi, tolong jangan mendongak langit sangat. Engkau dengan keldai lebih kurang sama je. Keldai makan, kau pun makan. Mata'an lakum wa li an'amikum. Barulah bila kita baca ayat-ayat semacam ini, kita rasa bahawa kita ni hina di hadapan Tuhan, di hadapan Quran. Dan kita basically tak punya apa. Tapi Allah angkat darjat kita. Allah beri kita potensi yang besar untuk kita terokai.
Allah tak nak kita berpada dengan apa yang ada. Well, saya bukan tahu apa ustaz. Agama saya pun so-so je. Saya pergi ibadah pun tak berapa sangat. Allah nak kita teroka diri kita. Tengok balik. Aku ni, apa manfaat yang aku boleh bagi pada orang? Aku tak tahu nak bercakap. Tapi aku ada tahulah sikit-sikit. Aku ni mungkin sayur kot. Aku masih boleh bagi vitamin pada orang. Walaupun orang tak suka vitamin, tapi dia sangat perlu. Aku mungkin anggur. Aku boleh bercakap sikit-sikit, orang suka, tapi jangan terlalu manis. Nanti bahaya pada orang tu. Dan bila kita tahu diri kita bagaimana, maka kita senang untuk collaborate dengan orang lain. Kita senang dapat berlapang dada bila orang tu berbeza dengan kita. Aku mungkin jenis tumbuhan ini, dia mungkin tumbuhan yang lain. Sebab tu kami sering berlaga. Dia mungkin durian, aku manggis. Hitam di dalam, manis di luar. Tu manggis. Allah nak kita terokai potensi itu. Walaupun basically ayat 20 dan 21, singkat ni hidup kita, in between the line itu, ini merupakan kehidupan kita. Start daripada 27 sampailah ke 31-32. Inilah kehidupan kita. Ini. Dan boleh jadi kita tidak stick pada satu tumbuhan. Kita mungkin antara tumbuhan yang pelbagai, yang jutaan yang ada atas muka bumi. Sedangkan tumbuhan yang tak boleh bergerak begitu, boleh beri manfaat pada manusia yang lain. Takkan kau hidup tak boleh nak bagi manfaat pada orang lain? Malah tumbuhan beri manfaat yang pelbagai. Lain tumbuhan lain manfaat yang diberi. Yes, we should celebrate diversity. Allah sangat hebat dalam memberi contoh, panduan dan tauladan. Suatu baca ayat-ayat semacam ini, kita semakin kenal Allah tu. Semakin hebat ni, semakin rasa hebat betul Allah punya kuasa tu. Hebat, sangat-sangat hebat. Dan semakin kita kenal Allah, semakin yakin, semakin bertambah iman. So selepas ni, mungkin bila kita top up kita punya groceries, beli buah-buahan, pegang honeydew. Wow, ini buah. Kat luar dia nampak macam tak menarik sangat, putih-putih. Tapi kat dalam sangat menelirikan. Aku mungkin boleh jadi macam ni. Tak tunjuk sangat kat orang yang aku ni ada sesuatu. Tapi semakin lama kita bergaul dengan dia, semakin kita rasa manisnya. Wow. Nanti boleh tengok rambutan pula berbulu begini. Tak sukalah. Tapi bila dikupas kulitnya, sebiji tak cukup. Pulasan. Ada orang yang introvert, extrovert. Manusia hanya boleh fikir introvert, extrovert dan beberapa ciri yang lain. Allah bentangkan, ikut macam tumbuhan. Hebat gila, hebat. Tak, saya tak beli sayur. Orang rumah saya beli sayur. Saya kalau sayur pun, saya suka sayur brokoli. Brokoli atau kacang pendek tu, buncis ke apa benda entah. Itu je. Yang lain tak. Timun ke, kobis ke, tak. Itu bukan sayur pilihan lah. Jadi begitulah cara Allah memperkenalkan kita dengan diri kita. Dengan diri kita. Dan ini dimensi pertama. Dimensi kedua. Allah nak bagi tahu.
Begitulah Quran dihidangkan buat kita. Di dalamnya ada ayat yang berupa anggur. Ada ayat yang macam sayur. Yang bila kita baca macam, ini aku tak faham ni. 2-3 kali baca tak faham. 4 kali baca ulang tak faham. Rupanya dia ada zat, mineral, ataupun sumber, ataupun manfaat yang sangat penting. Tapi ayat tu jarang-jarang kita baca. Ada juga ayat Quran yang macam zaitun. Perlu diekstrak. Ada juga ayat Quran yang macam pohon kurma. Ayat yang sama boleh digunakan multiple occasion. Ada seperti taman menghijau subur. So, Quran itu begitu. So, tolong jangan lepaskan peluang untuk kita mendalami Quran. Melalui ayat demi ayat. Dan kadang kita akan rasa macam ada bijirin. Macam anggur, macam sayur, macam kurma, macam zaitun. Quran. Kerana fungsi Quran yang turun daripada langit menghidupkan hati. Seperti hujan yang turun daripada langit menghidupkan bumi. Kalau kita boleh istiqamah, melazimi, terutama sekarang ni dah mula musim panas. Kan Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, mula musim panas. Sedang banyak nasihat tentang berjaga-jaga terhadap stroke haba. Suhu boleh naik sampai 40%, 40 darjah Celsius. So, kerapkan minum air. Sebagaimana kita perlu kepada air, kan, sehari at least 2 gelas, 12 gelas, 2 gelas. Sehari at least 12 gelas, sebanyak itu juga sebenarnya kita perlu kepada suntikan Quran. Air itu menghidupkan tubuh badan. Quran itu menyihatkan hati. So, kalau boleh, setiap kali kita minum air, setiap kali itu juga kita perlu baca Quran. Macam. Baru mantap. Itu dimensi berbeza. Tadi dia tentang kehidupan, sekarang tentang Quran. Dan menariknya ayat ini datang selepas daripada Allah terangkan pada kita betapa agungnya Quran itu. Betapa istimewanya Quran itu. Kan rugi kalau kita berpaling dari Quran. Kan rugi kalau kita sombong dengan Quran. Kan rugi kalau kita tak usaha untuk kenal Quran. Rugi. Rugi sebab tu Allah sangat marah. Sebab tu Allah sangat marah kalau orang take for granted terhadap Quran ini. Sehingga Allah kata, kutilal insanu ma'akfarah. Pergi matilah manusia ini. Alangkah teruknya kekufuran dia. Sebab apa yang Allah datangkan dalam Quran ini sangat-sangat istimewa. Gitu. So, baki ayat ni, kalau nak habiskan sekarang, kita terpaksa ambil sedikit masa. Tapi saya tak naklah terburu-buru. Baki ayat ni kita akan habiskan next pertemuan. Ini adalah fasa ketiga. Fasa pertama tentang teguran dari Allah kepada Nabi SAW. Fasa kedua tentang Quran dan parable yang menakjubkan ini. Kemudian kita akan pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu kejadian yang dahsyat nanti. Kejadian yang dahsyat. Bila datang suara jeritan yang dahsyat. Apa munasabahnya dengan yang terdahulu? Allah bagi tahu, ya betul, semua itu untuk engkau nikmati. So, bila engkau nikmati, janganlah sampai lupa. Kerana pasti akan datang satu hari. Datang suara jeritan yang dahsyat yang mematikan semua orang. Sangkakala pertama.
Gitu. So, terima kasih kerana bersama pada pagi ini. Kenapa saya pilih 1 jam aja perkongsian? Pertama, itulah limit manusia. Basically, limit manusia untuk mendengar ni 45 minit. So, selepas daripada itu, otak kita, tubuh badan kita akan mula letih. So, bila letih, kita tak akan boleh dapat optimum, cerap secara optimum. So, bagi saya 45 minit, sejam itu ample time untuk kita dapat manfaat yang banyak daripada sedutan-sedutan sebahagian daripada Quran. So, kalau 2 jam, bukan tak boleh 2 jam, tapi tak berbaloi, tak berbaloi. Apa pun, moga Allah terima usaha kita dan dikira sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga kita bukan sekadar dapat sesuatu, tapi kita cuba usahakan sesuatu. Ketemu meneh njaluk ngampura sing akeh-akeh. Naqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Ustaz boleh bukakan soalan Ustaz bagi mereka yang ingin bertanya jika ada. Boleh. Kepada mereka yang ingin bertanya, disilakan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Boleh nak tulis dekat chat pun boleh. Ya. Macam tak ada Ustaz. Tak ada yang nak bertanya? Okay, tak apa. Okey. Tak ada, okey. Kalau tak, kita tutup majlis pada pagi ini Ustaz. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan, barakallah fiqh kepada Imam Nazri atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Okey. Ke-9 daripada surah Al-Baqarah menyebut beberapa contoh tumbuhan yang bermanfaat yang Allah menumbuhkan di bumi ini. Itu daripada biji-bijian seperti gandum, padi dan lain-lain yang menjadi makanan asas kita. Oleh yang demikian, hendaklah kita seharusnya bersyukur, ya Ustaz, tentang bagaimana Allah telah menciptakan kita berpasang-pasangan sehingga mendatangkan suasana harmoni, sentosa, dan disimbangkan pula dengan sentiasa kita mencintai dan membaca Al-Quran sebagai bekas pandu kita dan juga sebagai pembersih hati kita. Semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan tadi dan mudah-mudahan segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditingkatkan lagi amal ibadat kita dan semoga kita sentiasa istiqamah dalam kita sentiasa dikatakan upgrading diri kita, dikurniakan rezeki yang luas dan barakah, insya-Allah. Syukran jazilan tim pengurusan Gemaya Sinur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Sejam tu actually Ustaz tak cukup untuk kita mengupas ya Ustaz, tapi ya seperti Ustaz cakap 1 jam itu sudah cukup untuk otak kita mengabsorb semua apa yang disampaikan. Syukran jazilan pada hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jal. Semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan tadi. Terus mengimarahkan program Gemaya Sin pada malam ini, pada pukul 8 malam ini dengan Ustaz Dr. Mursyidi bin Mustafa, dan pada pukul 9.15 malam bersama dengan Yang Amat Nair Datuk Abbas. Ya, setakat itu pada program kita pada hari ini. Bagi pihak majlis kami daripada Gemaya Sinur Iman memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi dijemput Al-Fadhil Imam Nazri untuk memimpin tasbih kafarah dan surah Al-Asr bagi menutup majlis kita pada pagi ini. Saya akhiri dengan kalam mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, admin. Terima kasih semua. kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya maaf Terima sikit. kasih Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi